Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nahsnida binti Muhammad dari SMK Terperak Padarengas, Kuala Kangsar. Hari ini akan menyambung untuk teori kuantum cahaya bahagian yang kedua. Di akhir pembelajaran nanti, murid-murid akan dapat menerangkan sifat kedualan gelombang zarah, menerangkan konsep foton, menyelesaikan masalah bagi tenaga foton menggunakan formula E sama dengan HF, menentukan kuasa menggunakan formula P sama dengan NHF, di mana N ialah bilangan foton yang dipancarkan dalam masa sesaat. Okey. Daripada teori kuantum Planck, tenaga satu foton diberi oleh E sama dengan hc over lambda. Okey. Daripada teori relativity Einstein, tenaga satu foton diberikan oleh E sama dengan mc kuasa 2. Okay, P sama dengan mc. Bila kita gantikan ke dalam formula, E sama dengan mc kuasa 2. mc kuasa 2 ialah mc darab c, ya. Jadi mc tadi sama dengan P, so E sama dengan pc. Okey. Louis de Broglie memperkenalkan hipotesis bahawa zarah bersifat gelombang. Okey, beliau juga meramalkan ciri-ciri gelombang boleh ditunjukkan oleh zarah ringan seperti elektron. Sinar elektromagnet, contohnya cahaya, bersifat gelombang kerana menunjukkan fenomena pembelauan dan interference. Objek seperti guli dikatakan bersifat zarah kerana memiliki momentum dan tenaga kinetik, iaitu boleh berlanggar antara satu sama lain. Okay. Kita samakan persamaan 1 dan persamaan 2, maka kita dapat hc per lambda sama dengan pc. Okay. So c dengan c, jadi h over lambda bersamaan dengan p, maka lambda sama dengan h over p. So kita dapat persamaan yang ketiga ni. Okey, di mana P ialah momentum, lambda ialah panjang gelombang. Kesimpulannya, cahaya mempunyai momentum dan menunjukkan sifat zarah. Cahaya bersifat kedualan, iaitu berkelakuan seperti gelombang dan juga zarah. Okey, foton lah. Okey, sifat ini dikenali sebagai kedualan gelombang zarah. Memiliki kedua-dua ciri gelombang dan juga zarah. Okey, sifat kedualan gelombang zarah ini, de Broglie mencadangkan bahawa sebarang zarah dengan momentum P harus mempunyai panjang gelombang lambda yang mematuhi lambda sama dengan H over P. Okey, P ialah momentum, so H over mv lah, kita gantikan kat sini. So kita dapat lambda sama dengan H over mv. Okey. Okey, lambda ialah panjang gelombang de Broglie. H ialah pemala Planck 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 joule saat. M ialah jisim satu zarah dan V ialah halaju zarah. Jadi daripada persamaan ini tadi, kita dapati lambda berkadar songsang dengan momentum. Maka semakin besar momentum, semakin bertambah momentum, P bertambah, semakin pendek panjang gelombang, ya, berkadar songsang lah. Okey. Okey, aplikasi sifat gelombang suatu elektron. Okey, ini adalah pembuktian sifat gelombang bagi elektron disahkan melalui eksperimen pembelauan elektron. Okey, corak pembelauan elektron melalui lapisan grafik nipis adalah sama dengan corak pembelauan cahaya melalui bukaan membulat. Ini grafik nipis, kita dapati imej yang terbentuk macam ni. Manakala untuk pembelauan elektron melalui pembelauan cahaya melalui bukaan membulat pula menunjukkan imej yang macam ni. This one untuk elektron, ini untuk cahaya. So imej yang terhasil hampir sama. Okey. Okey, untuk panjang gelombang de Broglie tadi,
bagi suatu alur elektron ialah kira-kira 1000 hingga 10,000 kali ganda lebih pendek berbanding panjang gelombang untuk cahaya. Sifat ini menghasilkan pembesaran yang lebih tinggi dalam operasi mikroskop elektron. Okey, sebab itu mikroskop elektron ini, imej yang terhasil lebih jelas lah. Maksudnya dia boleh menghasilkan pembesaran yang lebih tinggi berbanding dengan mikroskop biasa, itu mikroskop cahaya. Kita boleh tengok lah, ini sel darah merah melalui mikroskop elektron, ini pula adalah sel darah merah melalui mikroskop cahaya. Okey, elektron dan cahaya kedua-duanya bersifat kedualan gelombang zarah. Okey, sifat ini juga terdapat pada semua jenis sinaran dalam spektrum gelombang elektromagnet. Begitu juga pada zarah-zarah subatom seperti proton dan juga neutron. Okey, maknanya elektron dan cahaya tadi menunjukkan sifat gelombang zarah. Okey, kedualan lah. Okey. Sekarang kita tengok bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah melibatkan tenaga foton menggunakan formula E sama dengan HF. Okey, yang tadilah H ialah pemala Planck dan F ialah frekuensi gelombang cahaya. Kita tahu C bersamaan dengan F lambda, maka F sama dengan C over lambda. Jadi kita gantikan C over lambda ke dalam F tadi. So kita dapat formula E sama dengan HC over lambda. F ni tadi C over lambda. Okay, so kita guna formula yang inilah. Okey, untuk kuasa foton ialah jumlah tenaga yang dipindahkan dalam masa sesaat. Okey, so kuasa P sama dengan NHF ataupun NHC over lambda. So bila nak selesaikan soalan melibatkan formula ni, kita tengoklah maklumat apa yang soalan bagilah. Okey, contoh yang pertama, sebuah lampu 50 watt memancarkan cahaya merah dengan panjang gelombang 7 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Berapakah bilangan foton N yang dipancarkan dalam masa 1 saat? So kita tulislah P sama dengan 50 watt, lambda sama dengan 7.0 darab 10 negatif 7 meter. Okey, so kita dapat kita gunakan formula P sama dengan NHC over lambda. So kita tulislah. Okey, P sama dengan 50, N yang kita tak tahu, H pemala Planck 6.63 darab 10 negatif 34 joule saat. So tulis kat sini 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 C 3 darab 10 kuasa 8 bahagi dengan lambda 7 darab 10 kuasa negatif 7. Okey, so kita tulis, kita darabkan yang ni, yang bawah darabkan kat sini. So kita dapat 3.5 darab dengan 10 kuasa negatif 5 bersamaan dengan N didarab dengan 1.989 darab 10 kuasa negatif 25, maka N bersamaan dengan 1.76 darab 10 kuasa 20 saat negatif 1. Kenapa saat negatif 1? Kerana bilangan foton yang dipancarkan per saat. So per saat maksudnya saat negatif 1 lah unit dia ya. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, sebatang pen laser merah mengeluarkan cahaya dengan panjang gelombang 670 nanometer. So kita keluarkan maklumat dulu. Jika bilangan foton terpancar ialah N sama dengan 3.37 darab 10 kuasa 18 saat negatif 1. Berapakah kuasa output? Kuasa output ialah P. Okey. So dia tanya berapakah kuasa output.
So kita gunalah formula P sama dengan NHC over lambda. Okey, so N kita ialah 3.37 darab 10 kuasa 18. H ialah 6.63 darab 10 negatif 34. Okey, C sama dengan 3 darab 10 kuasa 8 bahagi dengan lambda 6.7 darab 10 kuasa negatif 7. So kita akan dapat 1 watt kuasa. So kuasa unitnya watt lah. Ini untuk kuasa ya. Okey. Okey, contoh yang ketiga, andaikan 10% daripada kuasa output mantul 100 watt digunakan untuk memancarkan 2.92 darab 10 kuasa 19 foton per saat. Berapakah panjang gelombang purata cahaya tersebut dalam nanometer? Okey, so kita punya P ialah 10% daripada kuasa output 100 watt. So kita ada 10 watt. Okey, N yang diberi ialah 2.92 darab 10 kuasa 19 saat negatif 1. Berapakah panjang gelombang? Panjang gelombang, so lambda lah. Tadi kita gunakan formula P sama dengan NHC over lambda. So bersamaan dengan kita nak lambda kan? So kita pindahkan dululah. Lambda sama dengan NHC over P. Jadi kita gantikan nilai lambda sama dengan N bersamaan dengan 2.92 darab 10 kuasa 19. H 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. C 3 darab 10 kuasa 8. Kita bahagikan dengan 10. So kita dapat 5.81 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Tapi soalan nak dalam nanometer. So kita tukar kepada nanometer, kita dapat 581 nanometer. Okey, sampai di sini saja. Sekian, terima kasih.